TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Moga anda semua sihat selalu, sihat sejahtera, sihat sentiasa. Kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu walau di mana pun kita berada. Penjarakan fizikal kena jaga, pakai pelitup muka diwajibkan dan juga kerap basuh tangan dengan air dan sabun ataupun gunakan gel pembasmi kuman. Baik, untuk hari ini kita nak belajar sama-sama subjek matematik dan topik kita adalah penyelesaian masalah. Tapi masalahnya, siapa cikgu yang akan bersama dengan kita pada pagi ini? Kita saksikan dulu profil guru ini. Alamak, dapat WhatsApp ni susah hati betul. Kenapa tu Azhar? Assalamualaikum cikgu. Tak, ni kawan saya WhatsApp namanya Acap. Dia ada problem sekarang ni. So saya pun tengah pening kepala macam mana nak selesaikan masalah dia cikgu. Oh, ada masalah lah. Tapi Ashraf, setiap manusia tidak lari daripada masalah Azhar. Jadi macam mana cara nak selesaikan masalah? Yep. Maksud kita jangan kelang kabut. Jangan kelang kabut, jangan terburu-buru. Kita guna teknik yang betul untuk menyelesaikan masalah. Tapi Azhar, kebetulan hari ini, Madam Lila juga ingin mengajar tajuk penyelesaian masalah. Wah, memang kena sangatlah. Memang Madam. kena dengan tajuk kita. Tak apa cikgu, saya WhatsApp kawan saya Acap ni, kata jaga saya akan selesaikan masalah dia. Kita bincang sama-sama Madam. Alright. Dan Madam, sambil-sambil tu Madam dah cakap, hari ini kita nak belajar pasal penyelesaian masalah. Saya pun nak fokus juga dulu kepada Madam sebelum saya dapat idea macam mana nak selesaikan masalah kawan saya ni Madam. Tapi Madam, sebelum kita nak mulakan kelas kita, pembelajaran kita Madam, saya nak ajak kawan-kawan saya juga untuk masuk ke dalam studio. Bukan kawan-kawan saja. Ya. Bukan murid di studio je. Okey. Murid-murid di rumah juga Azhar. Murid-murid di rumah jangan lupa sediakan buku nota, pensel. Kita sama-sama belajar dengan Madam Lila. Tajuk pada hari ini ialah penyelesaian masalah. Penambahan tahap 1 matematik. Itu dia. Baik, saya akan dah percaya rakan-rakan saya ataupun adik-adik saya dah bersedia. Itu dia. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Adik-adik boleh unmute mic, boleh on mic anda, kita nak dengar suara adik-adik yang comel ni. Apa khabar semua, sihat ke? Alhamdulillah, baik. Cikgu, kita nak berkenalan dengan pelajar-pelajar kita pada hari ini. Yang mana kita mulakan dengan Alif. Untuk perkenalkan diri, silakan Alif. Alif. Assalamualaikum Abang Azhar. Waalaikumsalam. Nama saya Alif bin Nauzalizan. Umur saya 8 tahun. Saya dari SK Kampus Ceras Baru. Terima kasih Abang Azhar. Baik, sama-sama. Terima kasih Alif. Seterusnya kita nak dengar suara Alia untuk perkenalkan diri. Silakan Alia. Assalamualaikum dan salam sejahtera Abang Azhar. Nama saya Sofia binti Muhammad Ibn Shah. Saya dari Sekolah Kebangsaan Kampung Ceras Baru. Terima kasih. Sama-sama. Alah, comelnya adik saya seorang ni kan. Baik, seterusnya Nurdia Kaisara. Silakan. Assalamualaikum Abang Azhar. Waalaikumsalam. Nama saya Nurdia Kaisara binti Asmira. Saya dari SK Kampung Ceras Baru. Terima kasih Abang Azhar. Sama-sama. Ya Allah, tenangnya hati dengan adik-adik kita punya suara ni kan. Seterusnya Adam. Silakan Adam. Assalamualaikum Abang Azhar. Nama saya Muhammad Ibrahim bin Muhammad Rizal. Saya dari SK Kampung Ceras Baru. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Adam. Dan yang terakhir kita ada Ahmad Hanif. Silakan. Assalamualaikum Abang Azhar. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Hanif bin Asrozare. Dari Sekolah Kebangsaan Kampung Ceras Baru.
Terima kasih Abang Azhar. Sama-sama. Terima kasih adik-adik saya yang comel sangat pagi ni. Memperkenalkan diri dengan momentum tenaga yang luar biasa, madam. Ya, betul. Wah, ini yang best ni adik-adik kita. Baik, kepada anda yang di rumah pun macam madam cakap tadi, get ready pen, kertas untuk kita belajar sama-sama pada pagi ni untuk subjek kita matematik, penyelesaian masalah. Dan madam, Ya. sebelum kita nak pergi lebih jauh, kita masih lagi belum menang, kita nak kena membudayakan norma baharu walau di mana pun kita berada. Saya dengan madam, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan saya yakin lebih 1 meter ni. Kemudian kami pakai pelitup muka yang diwajibkan dan kita ada gel pembasmi kuman madam untuk kita gunakan. Ini sama-sama kita nak menjaga kebersihan dan juga mematuhi SOP. Madam dah guna, saya pun dah guna. So adik-adik dekat rumah kalau tidak ada gel pembasmi kuman macam adik-adik kat Google Meet, boleh gunakan air dan juga sabun untuk jaga kebersihan diri kita. Nak pastikan kita nak putuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik madam, kita nak dengar pandangan adik-adik yang comel berkenaan dengan topik kita penyelesaian masalah. Kita saksikan video ini. Alia, boleh tolong Mama hiaskan pasu? Masukkan 8 biji batu ke dalam pasu. Baik, Mama. Kakak ada operasi tambah dah dekat dalam ni. Macam mana tu? Dia ambil konflik ni 3, dia ambil macam ni 4. Jadi semua ada berapa? Semua yang adik makan ada 7. Ada buah mangga. Abang tu buah mangga lah. Makannya cukup kot. Alif buat apa tu? Alif buat apa? Alif nak minum jus buah mangga, boleh bertolong? Boleh, tapi 2 biji macam tak cukup. Alif tolong tambah lagi 3 biji masuk dalam mangkuk tu. Okey. 1, 2, 3. Jom perlu rasa tambah lah ibu. Oh ya ke? Berapa biji semua ada dalam mangkuk tu? Jumlah kesemuanya 5 biji lah ibu. Wah, banyak yang soal dia. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Abang. Ya. Nak, abang bagi aja lagi 4 fail. Ni. Terima kasih. Sama. Ini ada berapa Ada 1, 2, 3, 4. Yang punya pun ada 4. Jumlah kesemua dia adalah 8. Baik, itu dia pandangan adik-adik comel kita kecil-kecil dah pegang fail besar-besar madam bekerja tu ya Allah. Madam, mungkin madam boleh tease sikit lah sebenarnya apa yang kita nak belajar dalam topik penyelesaian masalah ni madam. Okey, Azhar dan pengetahuan semua. Topik yang kita nak belajar hari ini adalah topik antara salah satu dalam subjek matematik, iaitu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ni kadang-kadang murid-murid bila nampak je soalan penyelesaian masalah, dia ketepikan dulu. Betul. Dia jawab soalan straight to the point. Dia fokus soalan yang 2 tambah 3, 300 tambah 400, dia ambil tu. Tapi penyelesaian masalah, soalan yang panjang-panjang ni dia malas nak baca. Sebab apa? Sebab tak tahu teknik. Tak tahu teknik nak jawab soalan penyelesaian masalah. Baik, so madam. hari ini madam ajar teknik nak jawab penyelesaian masalah tahap 1. Itu dia. Saya pun tak sabar sebenarnya nak belajar untuk penyelesaian masalah sebab member saya ni tak settle lagi masalah dia. Alright, kita nak berhenti rehat seketika madam. Ya, kita boleh. kembali selepas ini dalam Trans Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan juga Madam Leila serta adik-adik saya yang comel daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Ceras Baharu. Seperti yang Madam cakap tadi, kita nak belajar topik kita penyelesaian masalah dalam subjek matematik. Jadi kita tak nak lengahkan masa lagi, Madam. Kita nak teruskan kelas kita pada pagi ini. Silakan, Madam. Okey, murid-murid di rumah bersedia kita belajar sama-sama tajuk penyelesaian masalah yang ada dalam soalan matematik awak dalam subjek matematik dalam buku teks. Okey. Penyelesaian masalah penambahan tahap 1. Di mana tahap 1 ni tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Okey. Kemudian, model penyelesaian masalah. Dalam topik penyelesaian masalah, kita menggunakan model penyelesaian masalah Polya. Tadi kat trivia kan siapa cipta? Jadi Polya yang mencipta model penyelesaian masalah. So kita guna teknik ini untuk menjawab soalan penyelesaian masalah. Okey. Dalam model penyelesaian masalah ada 4 langkah, Azhar. Ya, murid-murid ada 4 langkah. Langkah pertama, memahami dan mentafsir masalah. Okey, nanti seterusnya Mida akan terangkan apa yang dimaksudkan memahami dan mentafsir masalah. Okey, langkah kedua, merancang strategi penyelesaian. Langkah ketiga pula, melaksanakan strategi. Dan langkah yang terakhir, langkah keempat, menyimak jawapan. Okey. Lihat ya. Langkah pertama, apa yang dimaksudkan memahami dan mentafsir masalah? Okey, Azhar. Selalunya soalan yang diberi, murid perlu baca soalan dan fahami soalan. Baca soalan dan fahami soalan. Jangan terburu-buru. Itu yang penting, Madam. Jangan terburu-buru. Dapat je soalan, jangan terburu. Baca satu-satu dan fahami soalan tersebut. Okey. Kemudian, okey, ini yang tadi Madam beritahu, jangan terburu dalam menyelesaikan masalah. Okey, kemudian petunjuk dia adalah kata kunci. Bila dah baca soalan, dah fahami soalan, kita cari kata kunci. Kata kunci dan gariskan kata kunci. Murid-murid selalu bila dah baca, dah faham, dia tak nak gariskan kata kunci. Itu masalahnya. Dan kemudian dia terlupalah. Dia terlupalah. Itu yang tertinggal nombor. Bila nak tambah, dia tinggal nombor. Okey, seterusnya. Apa kata kuncinya, Azhar? Apa kata kuncinya murid-murid di rumah? Kata kunci untuk tambah, apabila dalam ayat, dalam soalan selesaikan masalah, ada perkataan jumlahkan. Ini perbendaharaan kata untuk operasi tambah. Ada perkataan campurkan. Ada perkataan semuanya. Ada perkataan masukkan lagi. Ini adalah untuk operasi tambah. Bila murid-murid tahu perbendaharaan kata untuk tambah, jadi dia dah jumlahkan tambahlah. Semua dah set dalam minda dah, Madam. Okey. Untuk tolak, ini kita penambahan ya murid-murid, tambah. Penambahan untuk ilmu awak, kalau tolak perkataan keluarkan. Baki, berapa yang tinggal. Beza, selisih diberikan kepada. Okey. Ini langkah kedua. Langkah kedua, merancang strategi penyelesaian. Apa yang dimaksudkan dengan merancang strategi penyelesaian? Bila dia dah faham masalah, dia dah gariskan kata kunci. Dia pastikan operasi apa tadi ya? Operasi apa? Itu yang dimaksudkan merancang strategi. Operasi tambah. Okey. Menggunakan bahan konkret dan gambar rajah. Kalau Azhar tengok video yang tadi, murid-murid lihat video murid-murid tadi, dia menggunakan apa? Dia menggunakan buah-buahan, dia menggunakan fail, dia menggunakan batu. Itu namanya bahan konkret. Ataupun gambar rajah. Apa-apalah gambar rajah. Satu tahap satu, soalan semua ada gambar rajah. Okey. Seterusnya, langkah ketiga, melaksanakan strategi. Bila dia dah tahu, dah tentukan operasi, operasi tambah. Jadi dia perlu buat ayat matematik. Yang macam Madam Leila ajar sebelum ni. Ayat matematik. Nak dapatkan ayat matematik, nak dapatkan jawapan daripada ayat matematik. Bukan mudah. Perlu buat apa, Azhar? Perlu buat apa murid-murid? Perlu tukarkan dalam bentuk lazim. Ini ada persoalan Azhar pada tajuk Madam minggu lalu. Sebelum ni, betul. Sebelum ni. Kenapa perlu bentuk lazim? Sebab kadang-kadang ada yang dia tak tukarkan dalam bentuk lazim, Madam. Tak semua murid daripada ayat matematik dia dapat jawapan terus. Kadang-kadang daripada ayat matematik dia dapat jawapan terus, dia careless kat situ. Jadi perlu buat bentuk lazim. Untuk tahap 1, 10%. Okey. Kemudian langkah seterusnya, Azhar, menyimak jawapan. Menyimak jawapan maksudnya semak
Semula. Misal kata tadi dia dapat jawapan 287. Dia nak semak dengan siapa? Semak dengan kawan sebelah. Kawan dia pun dapat 287. So jawapan dia betul. Nak semak dengan siapa? Semak dengan cikgu. Ataupun kalau di rumah, dia semak dengan kalkulator. Tu Madam Leila ada bawa kalkulator besar. Kalkulator boleh tanya mak ayah juga, abang kat rumah. Gunakan kalkulator, ada pengawasan ibu bapa. Okey. Seterusnya, itu saja untuk penerangan Madam tentang model penyelesaian masalah polia. Untuk pengetahuan Azhar, bagi tahap 1 sahaja Azhar, sebelum belajar penyelesaian masalah, mereka perlu mereka cerita. Tadi dekat video adalah kehidupan seharian mereka. Betul, Madam. Jadi kalau Madam bagi nombor ayat matematik, diorang boleh fikir, boleh guna perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian, mereka cerita. Itu dia. So secara tak langsung sebenarnya Madam mengasah minda Madam. Mengasah minda untuk cepat bertindak dan cepat berfikir. Betul. Okey, untuk reka cerita, soalan pertama, murid-murid di rumah bersedia dengan buku nota dan pensel. 401 tambah 452 sama dengan 853. Jadi fikirkan, murid-murid di studio, fikirkan apa yang cerita yang awak nak sampaikan. Kalau ada 3 nombor Azhar, murid akan buat 3 cerita atau 3 ayat. Bukan 3 cerita, 3 ayat. 3 ayat. Tapi macam sekarang ni para pelajar, adakah mereka kena masing-masing kena create cerita lah ni? Yes, dia kan kena cipta, reka cerita. Jadi murid di rumah pun apa yang berlaku di sekeliling anda boleh guna pakai untuk ayat matematik dan bina cerita. Okey, Madam Leila tunggu anak murid di studio dan di rumah sedia boleh buat cerita anda. Okey, anak murid di studio dah. Semua dah siap lah, Madam. Baguslah pelajar sebelah kita. dia ada ibu bapa boleh. Ibu bapa atau kakak abang boleh membantu pelajar membina cerita. Okey, siapa nak jawab? Cuba kita lihat Azhar, siapa yang ingin jawab tu? Baik, siapa yang nak jawab dulu? Angkat tangan. Dulu semua dah angkat dah kan? Saya pilihlah Madam untuk awal boleh. Azhar pilih. Okey, saya nak dengar Dia Kaisara. Silakan adik Dia Kaisara. Ahmad ada 401 biji gula-gula. Raju beli 452 biji gula-gula lagi. Jumlah semua gula-gula ialah 853 biji. Pandai Kaisara. Pandai dia. Ni mesti ayah dekat sebelah. Sebenarnya dengan hin ayah suruh beli coklat ni. Okey, kalau Azhar tengok, dia menggunakan perkataan gula-gula. Gula-gula. Murid-murid selalu beli gula-gula. Makan gula-gula. Jadi dia menggunakan kehidupan seharian, cerita gula-gula. Nak cerita gula-gula lah. Nak buat ayat matematik. Dan mungkin benda tu adalah kegemaran mereka sendiri. So dia gunakan benda yang favourite diorang untuk jadi cerita. Betul. Cuba dengar cerita murid yang lain. Baik. Okey, Adam Ryan. Adam Ryan nak cerita pasal apa? Amir menjual 401 biji durian. Okey, durian. Manakala adiknya pula menjual 452 biji durian. Berapakah jumlah durian yang mereka jual? So dekat situ Azhar cerita pasal durian pula. So bila dia makan durian, nak cerita pasal durian, mungkin durian itu adalah buahan favourite mereka. Baik. Saya rasa ni Adam ni tengah hinayah dia juga ni untuk beli durian ni kan. Okey, kita tengok apa jawapan apa soalan seterusnya? Reka cerita. Untuk soalan ini Azhar, Madam dah bagi kata kunci. Azhar lihat pelekat ungu, murid-murid di rumah, pelekat ungu, pelekat merah dan jumlah pelekat. Baik. Jadi murid-murid lihat gambar. Ada seorang murid perempuan memakai tudung, murid Melayu. Seorang murid perempuan adalah murid Cina. Jadi mesti murid dah tahu siapa nama yang perlu diberikan. Yang perlu diberikan untuk cerita mereka. So Madam bagi peluang kepada murid-murid di studio. Semua dah siap Madam? Madam baru nak bagi masa, dia dah siap dah Madam. Untuk cerita-cerita yang mereka dah siapkan. Saya kena percaya sebenarnya adik-adik kat rumah pun dah siap. Tapi kita tak nampak je dia orang angkat dah. Dah siap. Baik, kita nak dengar dia punya cerita Madam. Okey, boleh? Kita minta kalau tadi Hanif. kita dah dengar Dian, kita dah dengar Adam. Apa kata kita dengar Hanif pula Madam. Okey, boleh Hanif? Baik, silakan Hanif.
Ayu mempunyai 9 pelekat ungu. Lim pula mempunyai 10 pelekat merah. Baik. Jumlah keseluruhan pelekat ialah 19 keping. Okey. Betul, madam? Boleh diterima. Betul. Tepat. Okey, kita lihat dengar Alia. Alia apa jawapan Alia? Silakan Alia. Apa cerita Alia? Siti memegang pelekat ungu sebanyak 9 keping. Melik pula memegang pelekat merah sebanyak 10 keping. Jumlah pelekat mereka adalah 19 keping. Itu dia. Betul. Okey, kalau murid-murid di rumah pula, Ya. untuk pelengkap ungu, mereka lihat di sini. Azhar. Ya. Okey, murid-murid kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 9 pelekat. Nak guna nama siapa? Aira ke? Nisa ke? Liza ke? Kawan baik dia ke? Dia boleh guna nama Tak adik kisah. dia ke pun boleh. Baik. Terlihat memegang atau mempunyai atau ada. Nisa ada pun boleh. Baik. Pelekat ungu. Okey. Lepas tu ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Mungkin Meli. Meli ada 10 pelekat merah. So ayat yang seterusnya, kata kunci yang seterusnya, jumlah pelekat ialah 19. Murid di rumah kena ingat ya. Okey, ini kata kunci ni mesti ada dalam cerita. Dalam cerita. Sebab okey. tadi bagi kata kunci kan? Yes, saya beri. Baik. Okey. Kemudian, ini ayat medium. Kemungkinan mungkin di rumah juga sama dengan ayat medium. Mana tahu kan? Okey. Lihat ayat yang seterusnya. 342 tambah 269 sama dengan 611. Kata kuncinya apa, Azhar? Ayam pecik, ayam goreng, ketul. Jadi medium guna benda kehidupan seharian. Dia pernah makan ayam pecik. Dia pernah makan ayam goreng. Jadi buat cerita tentang kata kunci ini. Saya nak try, madam, boleh tak? Nak try? Nak try. Boleh. Selaku Azhar nak ketua try. kelas je. Excited pula. Okey, Okey. adik-adik abang try Sekejap lagi betulkan kalau salah. Okey. Baik. Saya nak try. Dian belanja saya ayam percik 342 ketul selama sebulan. Kemudian ditambah Ikat belanja ayam goreng RM269 selama sebulan. Okey. So jumlah keseluruhan adalah 611 ketul ayam yang saya dapat selama sebulan. Betul tak, madam? Boleh diterima. Betul. Ni mesti Abang Azhar suka makan ayam. Betul, madam. Betul. Betul. Kita nak dengar pelajar kita, madam. Okey, boleh. Okey, baik. Siapa yang nak try? Alif, madam. Belum lagi Alif. Okey, Alif. Silakan Alif. Alif unmute. Alif kena buka mic dulu, Alif. Abang Afiq menjual 342 ketul ayam percik. Dia juga menjual 269 ketul ayam goreng. Ya. Jumlah kesemuanya ialah 611 ketul ayam. Betul. Baik, betul. Pandai. Alif suka ayam tak, Alif? Oh, suka. Maknya yang jawab. Tolong jawab. Baik. Terima kasih banyak Alif. Tapi maksudnya mereka mula memahami untuk mereka cerita bagi mendapatkan ataupun menyelesaikan masalah. Betul Azhar. Baik, madam. Okey, ni jawapan dia. Mael jual. Mael. Kita panggil Mael sebab apa? Macam pernah kenal je. Upin Ipin Azhar. Dia Mael lah. Baik. Okey, jual 342 ketul ayam percik. Dia juga jual 269 ketul ayam goreng. Okey, murid-murid di rumah jangan lupa ya. Ini sangat penting nombor ni Azhar. Bila ada nombor ni Azhar, baru tukar kepada ayat matematik. Tapi madam bagi soalan tadi ayat matematik. Buat bina cerita. Okey. Alright. Seterusnya 45 tambah 7 sama dengan 52. Cepat anak murid di rumah. Ada kata kuncinya, madam. Kata kuncinya ialah beli, pensel dan juga beli. Saya nampak dekat rumah ada yang angkat tangan. Tapi kita tak boleh nak dengar suara mereka lah. So, rakan-rakan yang berada di Google Meet mewakili anda yang berada dekat rumah. Baik, kali ini madam pilih. Siapa madam nak dengar jawapan mereka? Okey, Adam Ryan sedang menulis. Okey, kita bagi peluang pada Dia. Dia, cuba jawab Dia. Baik, silakan Dia. Apa cerita Dia?
Adam ada 45 batang pensel. Mhm. Tania membeli 7 batang pensel lagi. Jumlah batang pensel ialah 52 batang. Okey, Ini mesti betul. kawan baik dengan Adam ni. Bukan Baik Adam. Okey. Baik. Alright, so seterusnya. Seterusnya? Adam Ryan. Okey, tadi kita dah dengar dia sebut nama Adam. Ha, Kita nak dengar Adam, Adam. punya cerita pula. Silakan Adam. Cikgu Nora mempunyai 45 batang pensel. Beliau membeli 7 batang pensel lagi. Berapakah jumlah pensel yang ada pada Cikgu Nora sekarang? Okey. Baik. Jadi dia nampak kat situ. Ya. Dia cerita pasal. Okey. Jadi murid-murid di rumah, anda boleh menggunakan apa-apa cerita, menggunakan nama orang ke, Baik. dengan nama pakcik ke, nama atuk ke, tak kisah. Ya. Asalkan ada cerita yang berkaitan dengan ayat matematik. Mana-mana cikgu akan terima. Okey. Ya. Dan yang paling penting, madam, macam madam sebut tadi, adalah jangan lepas ataupun jangan lupa untuk masukkan kata kunci Yes, yang kata telah kunci. pun diberi, macam tadi pensel, apa nama ni, beli, Betul, kan, betul. dan juga nombor-nombor lah. Baik, madam. Ya. Nampaknya pelajar kita dah dapat mereka cerita. Saya rasa kita nak teruskan lagi kita punya pembelajaran, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Nampak Adam macam dah agak je tu kan, madam. Kita bagi peluang untuk Adam minum air kejap. Kita jumpa sekejap lagi dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah belajar dengan madam untuk topik penyelesaian masalah. Ada 4 indikator penting yang perlu kita bagi perhatian dalam nak menyelesaikan masalah adalah memahami dan tafsir masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi dan juga selesaikan masalah dengan kita menyimak balik jawapan-jawapan. Baik madam, kita nak teruskan kita punya kelas kita pagi ni madam. Okey, tanpa melengahkan masa ya, murid-murid kat rumah pun dah tak sabar ni Azhar. Okey, soalan yang selalu keluar dalam buku teks, dalam mana-mana buku aktiviti, soalan selesaikan masalah. Tadi dah reka cerita Azhar, murid dah pandai reka cerita, so kita pergi ke selesaikan masalah. Azhar tengok di sini. Ayat panjang kan Azhar? Betul madam. Bila ayat panjang, murid dah ketepikan, nantilah jawab soalan ni. Nantilah jawab soalan ni. Sebab dia Last tak ada terlupa, teknik. madam. Dah terlupa. So markah pun dah tertinggal kat situ. Jadi bila dah tahu teknik nak jawab soalan, selesaikan masalah, guna teknik Polia. Ada 4 langkah. Yang pertama, awak baca soalan. Baca soalan. Okey, siapa boleh bacakan soalan? Baik, siapa yang nak baca soalan? Siapa boleh bacakan soalan? Siapa nak bacakan soalan? Alif madam. Alif. Okey, Silakan, Alif. Cuba Alif. bacakan soalan Alif. Silakan Alif. Nampak tak Nampak Alif? tak? Okey, siapa Tak yang nampak. boleh Okey, tolong mungkin Alif? rakan-rakan lain nak bantu. Saya nampak tadi dia macam Dia. nak try baca madam. Dia. Silakan dia. Bilangan kes COVID-19 pada hari Rabu adalah 1,401. Pada hari Khamis, kes sebanyak 452. Berapakah jumlah kes tersebut? Okey, baik. Okey, baik. Dia dah baca. Murid di rumah pun dah baca. Bilangan kes COVID ni cerita pasal apa? Pasal kes COVID-19. Dan saya yakin percaya tiap-tiap hari sekarang ni menunggu update terkini kes Betul, kan. betul. Kita jaga kita stay safe, okey? Baik. Alright. So, bila dah baca soalan Azhar, murid dah baca, dah fahami, kemudian langkah seterusnya buat apa? Hanif, langkah seterusnya buat apa Hanif?
Cari kata kunci. Cari kata kunci. kata Nampak tak kunci. Azhar? Ya. Tadi kita belajar mereka cerita ada kata kunci. Betul. So bila selesaikan masalah, murid dah boleh tahu. Ya. Ada penyelesaian masalah, baca soalan, fahami, cari kata kunci. Okey Hanif, apa kata kuncinya Hanif? Baik. Rabu 1401 kes. Okey. Khamis 452 kes. Okey. Jumlah kes. Jumlah Okey, kes. kes. Pandai Hanif. Baik. Okey, nampak tak di sini murid-murid di rumah? Apa kata kunci yang Hanif bagi tahu? Rabu. Ya. Ni nombornya, jumlahnya. Khamis. Ini nombornya, jumlah. Kemudian kata kunci terakhir adalah jumlah. kes. Perbendaharaan kata untuk jumlah adalah operasi apa, Alia? Baik. Alia, apakah jawapannya Alia? Tambah sebab ada perkataan jumlah. Pandai. Betul tak, Madam? Betul. Betul. Tahniah, Alia. Tahniah. Okey, murid di rumah lihat ada jumlah dekat sini. Kalau jumlah, operasi apa? Operasi tambah. Kemudian dah cari kata kunci. Dah tahu tentukan operasi. Buat apa langkah seterusnya? Baik, siapa Adam. yang nak jawab? Adam. Silakan Adam. Seterusnya buat apa, Adam? Tentukan operasi. Okey, dah tentu. Bentuk lazim. Bentuklah lazim. lazim. Okey, bentuk lazim. Okey, sekarang Madam Lila nak murid di studio tunjukkan pada rakan-rakan bentuk lazim anda. Apa jawapan dia? Berapa jumlah kes? Wah, dia dah siap. Semua dah siap lah, Madam. Dahsyatlah adik kita. 1853. Okey, semua jawapan betul. Yap. Maknanya kita boleh simak jawapan. Betul. Kan? Untuk langkah seterusnya, langkah Yap. keempat adalah simak jawapan. Simak jawapan. Cikgu pun boleh simak jawapan mereka. Yap. Semua 5 pelajar jawapannya sama. 1853. Yes, 1853. Baik, dan adik-adik di rumah pun boleh semak jawapan seperti yang rakan-rakan anda tunjuk tadi. Kalau sama, betul lah. Sama betul. Kalau salah, kena cek balik. Okey. Ikut Cara balik dia lain punya. Azhar untuk Ya. simak jawapan, guna Guna kalkulator. Siapa murid kat studio ada kalkulator? Sebelah ni mesti ada pengawasan ibu bapa. Baik, siapa yang ada kalkulator? Siapa ada kalkulator? Boleh tak apa tunjuk pada rakan-rakan, tekan kalkulator, tunjukkan jumlah. Sama tak kalkulator dengan jawapan awak? Ya. 1853 tadi, adakah sama dengan jawapan di kalkulator ataupun berbeza? Okey, Madam, siapa nak tunjuk? Dia nak tunjukkan? Baik, silakan dia. Dia dah dapat jawapan di kalkulator ke? Ada kalkulator. Siapa yang dah kira menggunakan kalkulator? Okey, murid di rumah boleh jawab, Yap. boleh semak jawapan menggunakan kalkulator tapi ada pengawasan ibu bapa. Baik. Okey, nampak dia ada pegang kalkulator. Silakan dia. Cuba tunjuk di kamera. Tunjuk dia. Sama tak jawapan? Okey, 402. Tak, no dia. 1401. Untuk soalan ni dia. 1401. Ni. Dia kena 1401 tambah 452. Sama tak dengan bentuk lazim yang awak buat? Okey, Alif. Itu dia. Alif up to date sikit. Alif up to date. Dia kalkulator dia dekat phone. Okey, so Kalau jawapan... zaman dulu madam dekat jam. Jam. Baik. Okey. So Alif tadi betul madam? Betul, Alif betul. 1853. Ya. Okey, cara lain Azhar, murid-murid di rumah juga Baik. boleh menggunakan cara penolakan. Okey. Di mana? Okey, di mana murid-murid tadi dapat jawapan 1853. Sekarang 1853 tolak kepada mana-mana nombor di atas. Okey, cuba murid-murid di rumah jawapan tadi 1000. Okey, ini ayat matematiknya. Yap. Okey, ini jawapan ni kan 1853. Yap. Tolak mana-mana nombor dekat sini. Akan dapat nombor di soalannya. Baik. So Okey, kalau kita ditolak boleh- kalau Yes. ditolak 452 akan dapat jawapan 1401. Yes, 1400. Itu cara lain untuk simak jawapan. Simak Okey, ada jawapan. tak sesiapa murid di studio nak tunjukkan pada rakan-rakan? Baik. Okey, Hanif. Okey, Hanif. Alia madam. Alia. Itu lajulah Alia. Okey, murid-murid di rumah juga lihat tengok Alia buat 1853 tolak 1401 dapat jawapan 452. 452 terdapat pada
soalan tadi. Yep. So jawapannya betul. Baik. Okey, Hanif lain. Hanif lain Azhar. Yep. Hanif tolak 1853 jumlah tadi, dia tolak dengan 452. Dapat jawapan 1401 yang berada pada soalan tadi. So samalah madam. Sama. So itu antara cara lain ataupun teknik lain kita nak semak jawapan kita instead of guna kalkulator saja tadi Ya, kan. betul Azhar. Okey, Baik, soalan madam. seterusnya. Ya. Okey, soalan seterusnya. Okey, ready murid-murid? Terdapat 120 manik di dalam botol. Ya. Fairuz masukkan 255 manik lagi. Berapakah jumlah kesemua manik itu? Okey, murid-murid studio, apakah kata kunci bagi soalan ini? Baik, siapa yang nak jawab? Hanif. Okey, Hanif. Apa dia Hanif? 120 manik. Masukkan 255 manik. Jumlah manik. Okey, jumlah manik. Okey. So itu adalah kata kunci. Ya, kata kunci. Okey, seterusnya bila dah dapat kata kunci, apa perlu buat? Siapa nak jawab? Baik, siapa yang nak Apa jawab? perlu buat bila dah dapat kata kunci? Okey, Adam. Silakan Adam. Adam, Alif siap tunjuk madam. Tentukan operasi. comel. Ah. Tentukan operasi. Tentukan Apa operasinya operasi. Adam? Tambah. Tambah. Kenapa Adam cakap tambah? Sebab ada jumlah. Sebab ada perkataan Jumlah. jumlah. So, bila perkataan jumlah, automatik mereka dah tahu. Tambah. Baik madam, saya nak tengok jawapan tadi madam yang adik kita share tadi. Siapa tadi? Alif. Alif tunjukkan jawapan. Sebab dia tak nak bagi cam member lain madam. Pam dia terus bagi jawapan. Okey, kita tengok jawapan Alif 120 tambah 255 bersamaan dengan 375. Betul madam? Okey, betul. Alif ni darjah 2. Okey. Darjah 2. So dalam ramai-ramai ni Alif paling muda lah. Paling muda, paling comel lah. Dia Dia paling darjah 2. muda dan paling cepat sekali. Baik Dia madam. tak kira tak tengok orang lain. Okey. Ya. Cuba kita nak semak. Langkah keempat semak. Adakah jawapan Alif sama dengan kawan-kawan yang lain? Ataupun ada nak menggunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Okey, Hanif. Hanif boleh tunjuk Hanif kalkulator? Hanif tunjuk jawapan Hanif. Itu jawapannya. Oh, itu dia semak jawapan. Semak Dia tolak. Baik. Pandai Hanif. Okey, Hanif sekali tolak. tunjuk Hanif. Tunjuk Kita nak Hanif tengok. dekat murid-murid. 375 ditolak 255 bersamaan dengan 120. Okey, nampak tak murid di rumah? Ya. Hanif dapat 120. Maknanya 120 ada dalam soalan ini. Itu Baik. maksudnya dia semak jawapan menggunakan cara penolakan. Baik, nampaknya dia pun sama juga. Dia madam. juga dia Adam. 375 tolak dengan 120. Dapat jawapan 255. Baik, juga ada dalam soalan. Baik, Okey. Alright, soalan seterusnya. Baik. Okey. Sedia murid di rumah ada gambar proton iris, ada gambar Pro 2B beza. Soalannya ialah, tak apa, Madam Leila bacakan untuk awak. Ya. Syarikat Azhar Helmi Automobil menjual 203 buah kereta Proton Iris ya. dan 84 buah kereta Pro 2B beza. Berapakah jumlah jualan tersebut? Sebelum kita menjawab madam, kalau madam perlukan kereta, madam bagi tahu saya lah. Sebab syarikat tu syarikat saya madam. Okey. Baik, madam. Alright, so murid-murid di Ya. rumah dah baca soalan, dah fahami, cari kata kunci. Okey, murid di studio, apa kata kunci bagi soalan ini? Okey, Hanif lagi nak jawab madam. Hanif. Hanif pun tak bagi can. Tadi Alif dah potong dia tadi. Okey, Hanif silakan Hanif. Okey, Hanif. Kata kunci untuk soalan apa ini. kata kunci bagi soalan ni, Hanif? Proton iris 203 buah. Okey, Dan beza 84 buah. Jumlah Okey. jualan. Jumlah Okey. jualan. Syarikat Azhar Helmi tu bukan kata kunci ke, Hanif? Hanif? Syarikat Azhar Helmi tu kata kunci ke bukan? Oh, dia tak nak layan, Mida, tak apalah. Tapi dia nak jawab tu. Baik, dia, silakan dia. Dia Syarikat Azhar Helmi tu dia kata kunci ke bukan? Oh, bukan. Itu Okey, bukan. Okey. Saja je nak gurau. Baik. So, betul lah, madam, jawapan Betul. Hanif tadi?
Betul. Okey. Jawapan tu betul. Kata kunci 203 buah kereta Proton Iris dan 84 buah kereta Pro 2 Beza. Mungkin murid di rumah juga dapat kata kunci yang sama dengan Hanif tadi. Baik. Okey, seterusnya kena buat apa? Apakah langkahnya dalam kita nak merangka? Alia nak jawab. Apa langkah seterusnya, Alia? Silakan Alia. Tentukan operasi. Yes, tentukan operasi apa, Alia? Operasi tambah sebab ada perkataan jumlah. Ya, Okey, betul. Sebab ada pandai. perkataan jumlah. Bila ada perkataan jumlah, murid-murid di rumah kena ingat. Perlu ingat, ini adalah operasi tambah. Okey, dah tahu Baik. kata kunci. Ya. Dah tentukan operasi. Buat dalam bentuk lazim. Itu dia. Alif pun tak nak bagi can. Dia ikut macam Alif tadi. Faham terus angkat. Baik, yang lain pun juga dah menjawab juga, madam. Okey, nampaknya kita tengok jawapannya, madam. 203 tambah 84. So, jawapannya 287 buah Betul. kenderaan. Yes. So, betul, madam? Betul, semua betul. Okey, cuba. Siapa ada kalkulator, semak. Yap. Dengan kalkulator. Tekan kalkulator. Ada penguasai ibu bapa, cuba jawab gunakan kalkulator. Sama tak jawapan? Itu dia, Anik, madam. Laju macam tu, madam. Tak nak lepaskan peluang ni. Nak jadi orang yang terpantas memberikan jawapan. Okey, dia tunjuk kalkulator. Yes, 287. Betul. Okey. Untuk Alia pun Alia sama juga, juga. 287. Ya, Betul. Okey, boleh tunjuk pada kawan-kawan. Tolak pula. Okey, Cara siapa yang penolakan. mungkin itu dia. Anik buat dalam bentuk penolakan tadi 287 ditolak 84. Jawapannya 203. Ya, tengok Seperti ada murid-murid dalam di rumah soalan. ada. Nombornya di soalan. Baik, itu dia. Okey, rasanya pelajar dah mula faham, Ya, dah dah mula mula dapat apa yang madam sampaikan. Saya kena percaya anda di rumah juga mendapat jawapan yang sama. Ya. Kalau tidak, adalah kena faham ataupun buatlah bentuk penolakan tadi untuk dapatkan jawapan yang tepat. Kita nak semak jawapan kita. Baik, madam. Ya. Kita nak berhenti rehat seketika, madam. Boleh. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami dalam Trust Didik TV KPM. Didik TV. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Trust Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan Madam Lela dan adik-adik comel saya daripada SK Kampung Ceras Baru. Tadi kita dah belajar, kita dah buat kita dah create cerita, kemudian kita dah jawab soalan based on cerita-cerita yang ada, madam. Ya. So kita nak teruskan lagi, madam. Boleh. Tadi semua dah berebut-rebut, madam. Ada yang tak puas hati ni, saya jawab sikit. Ada yang jawab banyak. Macam mana tu, madam? Okey, tak apa. Ada lagi soalan. Baik, itu dia. Ini soalan yang terakhir, Azhar. Ya. Okey, Pandalela ada 3,409 keping poskad Malaysia. Ingat murid-murid di rumah, 3,409 keping poskad Malaysia dan 965 keping poskad luar negara. Ya. Kira jumlah poskadnya. Bila kita dah baca, Yap. kita cari kata kunci. Baik, siapa yang nak keluarkan kata kunci daripada soalan yang madam bacakan tadi? Wah, berebut-rebutlah, madam. Kita bagi Adam, madam. Adam. Okey, Silakan, Adam, apa kata kuncinya, Adam? Poskad Malaysia Okey, poskad Malaysia. 3,409 Okey. Alright. Poskad luar negara 965 keping. Ya. Jumlah. Okey, jumlah. Baik, pandai. Terima kasih, Adam. Makin lama makin memahami Ya. teknik nak jawab soalan penyelesaian masalah. Itu dia. So, kita dah dapat kata kunci, madam. Kita nak kena tentukan operasi. Betul tak, madam? Tentukan operasi. Baik, nampaknya Dia, madam. Dia dah angkat. Nak jawab ni. Okey, Dia, silakan. Apa operasi apa ke, madam? Nak tanya. Operasi Okey. apa? Operasi apa dia?
tambah. Okey, kenapa dia? Bagi tahu kawan-kawan di rumah kenapa dia bagi tahu itu tentukan itu adalah operasi tambah dia. Ya. Sebab ada perkataan jumlah. Ya, Baik. ada perkataan jumlah. Jumlah. Jadi murid di rumah perlu ingat ada perkataan jumlah, ia perlu tambah. Baik. Okey, bila dah tentukan operasi, Yap. tukar dalam bentuklah lazim Lazim. ataupun penyelesaiannya dalam bentuklah lazim. Okey, jawapan daripada Semua dah tunjuk dah jawapan semua dah kira. Okey. Pandai. Baik, jawapan yang mereka dapat adalah 4,374. Yang mana 3,409 ditambah 965. Alif betul. sampai terpusing-pusing. Betul tak, madam, jawapannya? Betul jawapannya. Baik. Okey, kita semak jawapan boleh, Azhar? Baik, jom. Kita semak jawapan. Ada sesiapa nak buat cara pertukaran? Okey, dia tunjuk kalkulator. Baik, teruskan. Silakan. Siapa yang Dia nak tunjuk tadi? kalkulator. Okey, dia 4,374, madam. 4,374. Sama dengan bentuk lazim ni yang Betul. murid-murid buat. Okey, cuba buat cara penolakan pula. Baik, kita nak buat cara semak penolakan. jawapan adakah betul seperti yang anda tulis tadi. So, buat bentuk penolakan. Okey. Okey, kita Hanif. tengok Hanif. Hanif, Hanif tolak. 4,374 ditolak 965, madam. Ya, betul. Dapat 3,409. Okey, murid di rumah lihat. Ya. Ada kan 3,409 pada soalan. So, Baik. jawapan adalah betul. Alif, dia lain sikit, madam. Alif. 4,374 ditolak 3,409. Jawapannya 965. Ya, betul. Ada Okey, jawapan kat ada sini. juga. So, Ya. mesti salah satulah. Betul. Kan, tidak ada masalah. Baik, terima kasih adik-adik semua. Wah, luar biasalah adik-adik saya pagi ni, madam. Betul. Okey, itu sahaja. Yep. Alright. Baik, itu dia, madam. Kalau kita tengok depan kita ni, madam, Ya. kita ada macam-macam barang lah kan. Mungkin kita boleh buat dalam bentuk, kita nak recap balik, madam. Saya pun nak selesaikan masalah member saya awal tadi tu, masalah matematik juga. Ya. Okey, so saya ambil yang ni, madam. Ini namanya bahan konkrit, Azhar. Oh, okey, seperti yang Madam sebut tadi lah. Yes, ini namanya bahan konkrit. Baik. Ni murid-murid tahap 1. Kalau tahun 1, Azhar, Yep. bila dapat soalan, contoh dapat soalan, Yep. ada 5 batang pensel. Pensel. Madam beri lagi 2 batang pensel. Yep. Jadi dia tak ada pensel. Kebetulan dia tak ada pensel. Dia guna apa? Dalam tangan dia atau atas meja dia atau dalam beg dia ada batang aiskrim. Yep. Jadi dia gunalah ni bahan konkrit ni. Okey. 5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Yep. Tidak 5. Oh, madam bagi lagi 2. Madam beri lagi 2. Berapa jumlah semuanya? Okey, itu dah jadi mereka cerita. Mereka cerita. Okey. Pun boleh juga soal madam bagi soalan. Okey, contoh. Ya. Azhar, madam Lela ada 5 batang pensel. Madam Lela beri lagi Azhar 2 batang pensel. Ya. Berapakah jumlah kesemua batang pensel madam? Itu nampak tak Azhar? Nampak, madam. Tadi mereka cerita. Lepas tu kita olah kepada penyelesaian masalah. Baik, itu dia. Madam, kita test adik-adik kita last, madam. Boleh tak? Boleh. Okey, siapa yang nak try Yang mana dekat sini, abang nak tunjuk. Kita ada, ni panggil bahan konkrit tadi. Ya, Kalau bahan ni dia panggil board Board. Okey, board ni, board merah. Abang Azhar ada 6 board merah. Okey. Kemudian ditambah 6 board hitam. Okey, ada 6 lah. 6 merah, 6 hitam. Yes. Okey, so kena buat ayat. Boleh tak? Boleh, Kita boleh. reka ayat. Boleh. Siapa yang nak try buat? Siapa yang nak try jawab? Ada 6, dia punya kata kunci dia adalah 6 board merah. Okey, dan 6 Board hitam. Okey, Alia Sofia, silakan. Okey. Ya. Abang Azhar ada 6 bot hitam. Madam kita ada 6 bot hitam. Bot merah. Okey. Jumlah kesemuanya ialah 12 bot. Pandai. Wah, itu dia. Saja nak test, madam. Kan, kita tengok benda-benda spontan boleh buat. Maksudnya memang betul-betul faham. Ya. So, mencapai objektif yang macam madam sebut tadi di awal, yang mana kita nak memahami dan juga menggunakan 4 langkah ataupun 4 indikator penting yang perlu kita ingat, faham, rancang, laksana dan semak jawapan. Baik, madam. Sedar tak sedar, kita dah penghujung rancangan kita pada pagi ni. Sekejap je, Azhar, kan? Sekejap, madam. Tapi saya dah dapat idea lah how to solve my friend punya problem. Kan? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, insya-Allah. Dan mungkin madam kata-kata akhir atau rumusan berkenaan dengan topik yang kita belajar pada pagi ini. Silakan madam. Okey. Bagi pihak madam harap murid-murid di rumah telah memahami teknik menjawab soalan penyelesaian masalah. Ya. Guna teknik yang madam ajar, menggunakan model penyelesaian masalah Polia. InsyaAllah murid-murid akan seronok menjawab soalan penyelesaian masalah. Baik madam. Ya. Tadi Anip dia WhatsApp saya. Dia pun nak bagi rumusan juga. Hanif, okey. Hanif nak bagi rumusan? Silakan Okey. Hanif. Apa pandangan Hanif Okey. belajar hari ini? Saya rasa seronok belajar hari ini. Sebab saya dah tahu macam mana nak jawab soalan penyelesaian masalah. Saya akan menjawab guna 4 langkah yang belajar tadi. Langkah pertama, baca soalan dan faham. Ya. Langkah 2, cari kata kunci. Langkah ketiga, tentukan operasi. Langkah keempat, semak jawapan. Terima kasih Abang Azhar, terima kasih madam. Terima kasih Hanif. Komplit. Disebut semua madam. Okey. Ya. Azhar. Ya. Madam ada pantun. Okey, silakan madam. Madam jual, Azhar beli. Okey, saya cuba untuk Saya membeli cuba, madam. Jumlah bukan itu bukan soalan Saya ingat jumlah tadi. Baik, madam. Okey. Saya baru buat tadi ni. Okey, baik madam. Okey, saya Azhar beli ya. Yep. Murid-murid dengar ya, pantun untuk murid-murid juga. Okey, baca dengan teliti. Yep. Fikir dengan minda. Kira berhati-hati. Pasti selesai masalah. Baik. Madam dah jual takkan saya tak beli madam. Okey. Okey. Pantun saya pun bawa saya buat tadi madam. Okey. Pantun saya berbunyi macam ni. Ashraf ke kedai mencari tauhu. Singgah sebentar di kedai mamak. Nothing impossible in this world. Betul tak cikgu? Faham, rancang, laksana dan pastikan semak. Wah, Okey, itu dia. Baik, terima kasih banyak Madam Lela, Guru Matematik SK Kampung Ceras Baru kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Dan juga kepada anda, adik-adik saya comel yang berada di Gumit, thank you so much. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan abang dan juga cikgu pada pagi ini. Dan anda di rumah juga, harap kita dapat sesuatu. Jangan lupa temu janji kita setiap hari 8 hingga 10 pagi dalam Teras Didik TV KPM. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.